selamat sejahtera. Saya Ratna Syafitri bersama ahli kumpulan saya yaitu Anissa Adika Putri, Nur Alfairus, dan Zaidatul Ilyanis. Di sini kami akan membincangkan isu banjir yang berlaku di Taska. Saya sebagai host akan menerangkan maksud banjir. Banjir adalah suatu fenomena di mana kawasan air menenggelami sesuatu yang luas. Baiklah Cik Zaidatul, apakah punca ataupun sebab-sebab berlakunya banjir di Taska ini? Okey, punca ataupun sebabnya berlaku banjir adalah hujan lebat dalam jangka masa yang lama disebabkan angin monsun yang melanda negara kita. Angin monsun yang tak menentu, yang kes Selangor banjir pada bulan yang lepas, pengkaji cuaca tak dapat meramalkan berapa lama tempoh hujan yang akan turun. Lepas tu yang kedua adalah kekurangan kerja pemparitan. Dalam beberapa hari ini kita boleh dapat lihat Kuala Lumpur banjir disebabkan longkang-longkang yang tersumbat yang penuh dengan sampah. Jadi dia tersumbat, dia berlakunya banjir dan terjejas, ramai terjejas termasuk pihak Taska. Kerosakan yang pihak Taska tanggung adalah sangat banyak sebabkan barang elektrik rosak terkena air dan barang-barang perabot serta mainan-mainan kelengkapan untuk Taska beroperasi. Seterusnya Cik Fairuz, berikan alternatif dalam mengatasi masalah banjir di Taska ini. Banyak usaha dan alternatif yang boleh dilakukan untuk isu banjir di Taska ini. Yang pertama adalah penambakan tanah kerana ia mampu untuk mengurangkan risiko untuk air naik. Pengusaha Taska dan guru-guru boleh membuat persediaan awal. Namun alternatif ini mempunyai beberapa kelemahan seperti tanah yang tidak sesuai serta kekurangan dari kewangan, juga tiada pakar untuk pembinaan ini. Yang kedua adalah pembinaan ban. Usaha dan alternatif ini menarik dan boleh dijalankan kerana ia mampu untuk mengawal tahap paras air sungai. Namun terdapat kelemahan seperti ia lambat dan mengambil masa untuk dibaiki jika didapati ban tersebut pecah. Yang ketiga pula, pihak berwajib boleh mengambil inisiatif untuk membina tembok ataupun benteng di kawasan strategik di mana air akan terus naik. Kelebihan untuk pembinaan tembok ataupun benteng ini kerana ia mampu untuk menghalang air dari terus mengalir masuk ke premis Taska. Yang kedua pula, pengusaha Taska ataupun guru-guru boleh mengambil inisiatif untuk membuat persediaan awal seperti menyelamatkan perabot ataupun barang-barang lain yang berharga ataupun menyelamatkan barang-barang bahan-bahan untuk belajar. Usaha seterusnya pula mengenai penyelenggaraan sistem perbaritan. Baik, penyelenggaraan suatu sistem adalah sangat penting kerana ia juga bermaksud pembersihan dan pembaikan. Jika sistem perbaritan ini terus dijaga dan dipelihara, saluran air menjadi lancar, kawasan Taska menjadi bersih dan ia juga dapat menghidupkan suasana ceria di Taska. Kerana ia terlihat teratur, bersih dan ia juga boleh menjadi usaha untuk menarik pertumpuan ibu bapa yang ingin menghantar anak mereka ke Taska tersebut. Dengan penyelenggaraan juga, dengan usaha tersebut juga, ia dapat menghalang dari air terus berkumpul ataupun menjadi tempat pengumpulan air. Jadi berbalik dengan isu banjir di Taska, alternatif yang boleh dilakukan dan sesuai adalah penyelenggaraan sistem perbaritan kerana ia mempunyai banyak keistimewaan dan kelebihan yang boleh dilihat dari pelbagai sudut. Menurut Cik Anissa, apakah cabaran-cabaran yang kerajaan akan hadapi dalam isu banjir Taska kali ini? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Anissa Adika Putri dan hari ini saya akan membentangkan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kerajaan dalam menangani isu banjir di kawasan Taska. Okey, kita ada beberapa trauma pengusaha, trauma kanak-kanak dan trauma guru. Dalam isu banjir kali ini, cabaran yang dihadapi oleh
Trauma pengusaha taska seperti kehilangan wang ringgit kerana mereka mempunyai dalam menggantikan barang seperti barang elektronik dan bahan-bahan seperti alat pembelajaran. Pengusaha taska mempunyai kerisauan jika banjir akan berulang lagi, terutamanya dalam kawasan bandar. Kerana kawasan bandar ini jarang berlaku isu banjir. Jadi jika banjir berlaku dalam sekali masa, pengusaha taska akan risau dalam keadaan itu. Jadi yang seterusnya, trauma guru. Trauma guru taska ialah kehilangan gaji dan trauma jika hujan tidak berhenti. Jadi pihak kerajaan akan mengadakan sesi kaunseling buat guru dan pengusaha. Kerajaan akan membuat kaunseling terhadap guru dan pengusaha taska dalam menangani fobia atau trauma yang dihadapi oleh mereka kerana banjir. Tahukah anda trauma ibu bapa juga ada jika banjir berlaku di kawasan taska? Kerana mereka risau untuk menghantar anak mereka ke taska. Adakah anda tahu liter khalid merupakan bayaran tertinggi juga jika menghantar anak ke taska. Jadi mereka risau jika hantar anak mereka ke taska, yuran akan meningkat. Pihak kerajaan perlulah mengambil inisiatif dalam mencegah perkara tersebut. Jadi pihak kerajaan harus memberi subsidi atau mengharuskan merendahkan yuran bagi taska-taska kerajaan maupun swasta. Iaitu seterusnya ialah trauma kepada kanak-kanak. Kanak-kanak akan trauma kepada air. Inisiatif yang kerajaan boleh buat adalah membuat aktiviti seronok dalam menarik minat kanak-kanak. Jadi guru atau kerajaan boleh mengambil langkah untuk menarik minat kanak-kanak. Contohnya belajar sambil bermain yang menggunakan unsur air, contohnya mewarna menggunakan watercolor adalah salah satu inisiatif yang boleh dilakukan dalam menarik minat kanak-kanak untuk main sambil menggunakan air. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Okey, kesimpulannya banjir mendatangkan keburukan kepada sepelbagai pihak termasuk kanak-kanak, pengusaha taska maupun guru. Jadi, kerajaan harus mengambil langkah inisiatif untuk mencegah perkara tersebut. Dan seperti yang saya bagi tahu tadi, cabaran-cabarannya. Jadi itu saja pada kami. Terima kasih. Yang datang semua daripada Allah, yang baik semua daripada Allah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.